Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang masih lagi pada tema amalan gaya hidup sihat. Okey, tajuknya hari ini kehidupan tanpa barah. Okey, bagi yang ada buku teks digital bahasa Melayu tingkatan 1 bolehlah download dan lihat pada halaman 9 halaman 9. Jadi baik arahan kita hari ini awak perlu menulis sebuah rencana pendek tentang barah paru-paru. Baik, apa itu rencana? Okey, menurut kepada ni yang cikgu akan ajar berkenaan menurut format P3 bukan format SPM. Sebab awak baru tingkatan 1, jadi kita tengok rencana ni apa sebenarnya. Rencana ini adalah karangan maklumat ataupun karangan yang ada huraiannya yang berdasarkan fakta. Okey, karangan fakta. Okey, itu adalah rencana. Kalau karangan yang pakai hentam kromo, awak pakai hentam je isi dia, itu bukan rencana. Itu karangan cerita. Untuk karangan rencana ini, dia mesti berdasarkan fakta. Okay, untuk karangan rencana atau mana-mana karangan lain sekalipun, karangan cerita ke, karangan uh, apa nama dia, karangan lain lah untuk dalam format ketiga ni mesti awak tulis tidak kurang daripada 180 patah kataan. Okay, tidak kurang daripada 180 patah kataan. Maksudnya awak mesti lebih daripada 180 ni. Kalau kurang, maka kuranglah markah dalam karangan awak. Baik. Untuk karangan rencana ini awak mesti menulis 5 perenggan paling minimum, 5 perenggan paling minimum. Satu perenggan yang pertama adalah pendahuluan, 3 perenggan isi dan 1 penutup. Okay, jadi total dia 1 campur 3 jadi 4 campur 1 lagi jadi 5. Okay, 5 perenggan paling minimum. Kalau lebih macam mana? Kalau lebih tak apa, lagi baik. Okay. Nah, kita tengok kepada pendahuluan. Untuk kita tulis karangan rencana ke mana-mana karangan ke mesti ada wacana dia dulu, ada pendahuluan dia dulu kan, ada mukadimah dia dulu. Jadi pendahuluan kepada karangan ini, rencana ini kita ceritalah tentang pengenalan kepada barah paru-paru. Baik, kanser paru-paru ataupun nama lain dia barah paru-paru merupakan satu daripada penyebab utama kematian di Malaysia. Okey, ada banyak penyakit-penyakit lain lah sebenarnya. Selain daripada barah paru-paru atau kanser paru-paru ni ada banyak lagi penyebab kematian. Tapi kanser paru-paru ni adalah antara penyebab paling utama yang menyebabkan kematian di Malaysia. Pada tahun 2007, secara keseluruhannya, ia adalah kanser ketiga selepas kanser payudara dan kanser kolorektal. Maksudnya dia ada pada tempat ketiga selepas kanser payudara. Nombor 1 kanser payudara lah. Yang kedua kanser kolorektal ataupun kanser usus. Maksudnya dia berada pada tangga yang ketiga. Hebat ni, kanser paru-paru. Dalam kalangan lelaki, ia menduduki tempat pertama dan di tempat kelima dalam kalangan wanita. Maksudnya ramai lelaki ni ramai yang menghidap barah paru-paru. Okey, ketiga-tiga isi pula ayat ni awak boleh letakkan dalam pendahuluan awak. Perenggan yang pertama, pendahuluan pada barah paru-paru. Kita pergi kepada seterusnya isi yang pertama, iaitu punca-punca berlakunya barah paru-paru. Punca-puncanya apa? Sebab. Okey, sebab berlaku. Kenapa barah paru-paru ni berlaku dalam kalangan manusia, dalam kalangan masyarakat? Kenapa berlaku? Jadi yang pertamanya adalah merokok. Okey, punca yang pertama atau sebab yang berlaku barah paru-paru ni adalah kerana awak merokok. Okey, dalam kurungan pasif ataupun aktif. Okay, maksud aktif ni, cikgu cerita pasal aktif dulu adalah orang itu sendiri isap rokok, dia yang dapat kanser paru-paru. Manakala yang pasif pula ialah orang yang berada di sekeliling perokok. Okay, contoh, awak berada dalam rumah di tempat tertutup kan. Ayah awak isap rokok. Awak yang berada di sebelah tak isap rokok, tapi awak dikategorikan sebagai perokok pasif. Orang yang merokok juga, tapi bukan secara teruslah, bukan secara direct lah, awak adalah perokok pasif. Yang kedua, sebab dia adalah pencemaran udara. Okay, udara kita sekarang ni makin lama makin tercemar kan, yang berlaku akibat daripada pengeluaran asap kilang, pengeluaran asap kenderaan dan lain-lain lah,
pembakaran terbuka ke, apa ke yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Lepas tu kita sedup udara tu. Yang ketiga, penyakit paru-paru yang dinamakan tuberkulosis ataupun tuberkulosis ni kita ada kuman yang ada dalam kuman yang ada dalam paru-paru. Okay, jadi orang yang mengidap penyakit paru-paru tuberkulosis ni boleh menghidap juga penyakit barah paru-paru. Dan yang ketiga, yang keempat adalah genetik lah. Genetik ni maksudnya keturunan. Maksudnya kat sini kalau arwah atuk awak atau moyang awak pernah menghidap barah paru-paru, kemungkinan besar keturunannya atau awak sendiri atau selepasnya itu akan ada barah paru-paru. Okay, itu genetik. Okay, yang seterusnya ni isi yang pertama tau, perenggan kedua. Isi yang pertama dalam perenggan kedua lah awak tulis ni. Awak boleh ambil ni dan tulis dalam isi yang pertama. Yang seterusnya, isi kedua. Perenggan ketiga, perenggan ketiga, isi kedua. Tadi perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua tadi, isi pertama. Perenggan yang ketiga, isi kedua. Jadi isi kedua, tanda-tanda, simptom-simptom. Okay, apa simptom-simptom barah paru-paru? Yang pertama ialah sesak nafas. Okay, sesak nafas. Rasa dada ni susah. Rasa pernafasan ni rasa susah untuk awak bernafas. Yang kedua, sakit dada. Okay, awak mengalami sakit dada. Ni akibat daripada yang tadilah. Kalau daripada tadi ada puncanya daripada perokok, pencemaran udara, penyakit paru-paru, genetiknya awak tengok balik. Awak ada tak sesak nafas? Yang kedua, sakit dada. Rasa dada ni sakit. Batuk, berdarah kan, berdarah. Cikgu salah tulis. Okay, berdarah, BER. Ejaan ni kena betul Sila tulis, cikgu tak perasan. Okay, batuk berdarah. Okay, batuk tu keluar darah. Okay, lepas tu yang keempat, batuk berterusan. Batuk je tak habis-habis. Siang malam, pagi petang. Yang kelima, suara garau. Suara ni jadi makin lama makin garau. Kalau biasanya suara tu elok je, lepas tu dengar ayah suara tu dah lain. Tak cam suara ayah. Suara sebenarnya lain. Tiba-tiba kebelakangan ni jadi suara garau. Suara dia garau lah. Garau ni nak cakap apa kasar. Kasar kan. Itu adalah tanda-tanda barah paru-paru. Yang seterusnya, hilang selera makan. Biasanya makan sampai 2 kali tambah kan, 2 pinggan. Tiba-tiba hari ni tak sampai sepinggan, separuh je tak habis. Okay, separuh je tak habis. Dan yang terakhir, akibat daripada hilang selera makan ni, berat badan pun menurun. Daripada 80 kilo, tiba-tiba jadi 40 kilo. Muka pun habis cengkung-cengkung, nampak tulang. Okay, itu adalah tanda-tanda barah paru-paru. Boleh guna, ambil ni ataupun awak nak cari sendiri, awak boleh cari sendiri daripada Google atau dan sebagainya untuk awak masukkan dalam isi kedua, perenggan ketiga ni lah. Okay, yang seterusnya isi yang ketiga. Okay, isi yang ketiga, perenggan keempat, kita ambil cara-cara mencegah barah paru-paru. Okay, cara-cara bagaimana untuk kita mencegah daripada berlakunya barah paru-paru. Okay, yang pertama sekali ialah berhenti merokok lah. Okay, dan tadi perokok kan. Maksudnya orang yang merokok ni berhenti merokok. Tak payah hisap rokok. Orang yang dah hisap 10 tahun, 20 tahun merokok bagaimana lah. Rupa paru-paru dia dah hitam, legang kan. Penuh dengan tar ataupun asap rokok. Yang kedua, menjauhi kawasan perokok. Okay, kalau dalam rumah tu ayah awak dah memang perokok tegar. Okay, nasihat ke apa ke tak makan kan, tak loop. Ayah awak ke abang awak ke dah nak buat macam mana? Awak jauhlah, awak sendirilah yang ambil inisiatif atau cara untuk awak cegah tu, awak jauhkan diri daripada mereka. Bukannya pulaukan mereka, cuma awak menjauhi daripada kawasan dia merokok tu. Kalau boleh pesan kat ayah elok-elok, ayah boleh tak isap rokok kat luar? Kan? Yang ketiga, amalkan pemakanan yang sihat. Okay, biasanya penyakit-penyakit ini datang daripada pemakanan yang kurang sihat. Okay. Untuk mencegahnya adalah mengamalkan pemakanan yang sihat. Okay, apa pemakanan yang sihat ni? Okay. Suku-suku separuh, itu maksudnya. Suku-suku separuh. Okay, suku tu adalah sayur, suku lagi tu adalah protein, dan separuh tu karbo. Tak silap cikgu, kita tengok balik. Salah, adik tu salah ajar kan. Kita tengok balik
Apa tu suku-suku separuh? Okey, suku-suku separuh maksudnya suku adalah protein, ikan, ayam, daging ke kacang. Okey, separuh lagi karbohidrat, nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Okey, dan separuh tu yang bahagian besar itu adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey. Yang ni fiber Yang ini adalah separuh. Suku-suku dan separuh itu maksudnya pemakanan yang seimbang. Okey. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri ketika berada di tempat banyak bahan kimia berbahaya. Contohnya ayah awak ataupun awak nanti dah besar, awak bekerja pada persekitaran yang berbahaya. Ada asap kilang yang banyak. Ada kilang yang mengeluarkan bau-bau yang tidak baik. Jadi awak kena pakai alat pelindung diri. Pelindung diri ni biasa kita guna sekarang kan, dalam zaman pandemik COVID-19 ni, iaitu pelitup muka. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesihatan secara rutin. Maksudnya awak pergi cek. Pergi cek setiap tahun, paling kurang sekali setahun pergi cek. X-ray ke, cek kesihatan. Bagaimana rupa dah. Kalau orang yang hisap rokok ni lah kena paling kerap, paling kerap pergi buat pemeriksaan kesihatan. Tengok bagaimana dah rupa paru-paru dia, hitam ke, dah teruk sangat ke, tak nampak rupa ke apa kan. Kena buat pemeriksaan kesihatan. Okey, dan penutup, yang perenggan kelima, yang terakhir, penutup. Okey, ni yang terakhir. Setiap penyakit ada penawarnya. Okey. Dalam Quran sendiri cakap setiap penyakit ni mesti ada penawar dia. Okey, sekiranya ada tanda-tanda barah paru-paru, jumpalah doktor untuk membuat rawatan. Dah tahu tadi kan, kita dah belajar tanda-tanda ni apa tadi? Batuk berterusan lah, berat badan menurun lah, sakit dada lah, apa lagi? Batuk berdarah lah. Dah ada tanda-tanda semua tu, segeralah berjumpa doktor untuk membuat rawatan. Okey, rawatan dia adalah, awak boleh tengok sendiri apa rawatan dia. Dan yang ketiga, awak boleh guna pepatah Melayu, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Maksudnya kat sini, sebelum teruk tu lebih baiklah awak pergi ubat dulu, pergi rawat dia dulu, sebelum makin lama makin teruk kan, makin lama makin susah untuk diubati. Okey, dan arahan awak, yang terakhir, arahan awak, kerja awak hari ini ialah tulis karangan rencana berkenaan barah paru-paru. Okey, anda boleh menggunakan isi yang telah cikgu berikan di atas. Yang tadi cikgu beri, bermula daripada pendahuluan tu. Awak tengok balik video ni, awak pause. Awak berhenti, awak tengok. Salin balik dalam buku. Dan awak tulis karangan rencana yang lengkap. Karangan rencana bukan lengkap lah, karangan rencana pendek je. Tentang barah paru-paru. Okey, sampai situ saja. Assalamualaikum.